Assalamualaikum. My name is Naufata Isa. My matric Bergaung lah. 01. Bergaung lah. Bergema. Allah start apa? Tutup satu Tutup sound. satu sound. Tutup kamera pula. Tutup kamera pula. Cuba cakap Fatihah. Cuba cakap Fatihah. Hello. Still gemuk lah. Tutup speaker. Tutup speaker. Siapa tu speaker? Siapa tu speaker? Tok mic. Tutup. Semua ke? Tak. Tutup. Tak. Bukan. Siapa yang gema? Saya okey je. Saya okey je. Kita test dulu puan. Kita test. Apa dia? Kita test dulu siapa yang gema. Semua bergema Dia seorang tutup mic. Contoh kalau Fatihah tutup mic. Ya betul. Yang lain. Okey. Boleh. Ya betul. Okey. Boleh. Hello. Kita tutup mic. Hello. Saya buka dia. Adli tutup. Yep. Hello. Saya buka dia. Hello. Okey. Hello. Boleh. Okay. Nampaknya kena main-main. My name is Naufata binti Isa. My matric. My name is Naufata binti Isa. My matric number is 01 DKA 19F1035. Our title project is IoT Tracking and Worker Safety Vest. Next slide. You want to present about introduction, problem statement, objectives, scope project and design thinking process. Next. Introduction. Roughly 150,000 construction site accident injuries each year recording according to the Bureau of Labor Statistics. Bureau of Labor Statistics is American government agency. National Institute of Occupational Safety and Health NIOSH report in 2005 that 1,224 construction workers die on the job over the course of 1 year. Using IoT, Internet of Things, GPS technology, and RF module, radio frequency module, and innovative safety working vests for outdoor work is proposed in this project. The GPS location in the application blink, which displaying so that the health team will have perfect information about the location. Next, problem statement. Worker will face the risk of accident and various that can lead an accident, such as falling object, building collapse, and falling from height. The accident that happened could not detect immediately the location. Take time to make an emergency call. That's all for me. I pass for the others member to present. Hello. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okay. Next. Boleh. Okay. My name is Nur Adli Shahid bin Muhammad Rizwan and my matric number is 01 DKA 19F1034. Okay, I would like to present about the objective of this project. First thing first, to develop a safety vest with a wireless tracking system for a construction site worker. This second is to program the microcontroller for a GPS and IoT implementation. The third is to display the location and emergency status worker using the mobile app. With the combination of the GPS, Wi-Fi in this vest is able to show the location where the workers was in the accident, such as the collapsed construction material with the use of the mobile apps. So this will save more time and energy when it's process of the search and rescue. Okay, the second one is scope project. So for the scope of the study explain the extent to which the research area will be explored.
Basically, this means that we will have to define what the study is going to cover and what is the focusing on. Our study is covering on the construction site because our vision is we want all the workers involved in construction site to wear the product. Therefore, our group have to got a permission from a safety officer and occupational safety and health, OSHA, to conduct our study. Next is we move on to the design thinking number 1, which is the empathy study. We are focusing on the site workers and how we do with observation to solve a problem. Next, in the empathize project, there are 4 formula that we use in this presentation, which is the think, see, hear, and do. The think session that we think is what is the cause of the accident in the construction. The second one is what is the causes the number of death or serious injuries by site workers at the construction work. Next, we move on to the second one, which is the C session, which is the one which is the we can see that roughly 1,500,000 construction site accident injuries each year according to Bureau of Labor Statistics. Next is here session, which is through the national we take the current issue to be a references in the empathy study. So National Institute for Occupational Safety and Health, which is NIOSH, reported in the 2005 that 1,224 construction workers died on the site construction. Next, 14 July 2018, there are 2 site workers crushed to a death in Kuala Lumpur site construction. There have a concrete slab from the 15th floor that crashed into the 2 site workers and causing a death. Next, the latest one is 22 March 2021. The site worker involved in the death at the construction site. This is because the crane is toppled over from a height of the 36.5 meter from the high construction site. Lastly is do. We create the interview session to gain knowledge about the safety. So we have interviewed someone at the construction site. Name is Miss Noi Abatif binti Muhammad Zainul Abidin, who is an engineering geologist at the Jalan Persada Warisan Sdn Bhd. Next, we have interviewed her by asking the question that if there is an accident at the construction site, what should the worker do? So his answer is the worker must immediately call the ambulance if they have an accident at the construction site. Next, the worker must to report to a superior to take immediate action. So this is related to a concept worker need to responsible to a superiors. So in this interview session, this is further to detail the scope of the project that needs to be emphasized to create a project that can make it easier and faster to find out about the accident at the construction site. Next, lastly is more research. We need to find a research about the how to improve the safety equipment at the site construction through the news or website. Lastly is we need to find a research how to increase the knowledge by asking the expert about the safety at the construction site to know which part the safety should be improved. That's all for me. Next, I will give the presentation to Muhammad Afnan to continue the next point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adli, tolong mic. Terlupa. Tak apa. Okay, my name is Muhammad Afnan bin Hasri and my matric number is 01DKA19F10T3. Okay, now my part is design thinking about define problem. There are several technology controls used to mitigate workplace safety hazard
during construction. Thus, considering this issue by implementation of radio frequency (RF), GPS tracking system, and wireless network technology (Wi-Fi) using microcontroller based circuit on the workers' vest will increase the efficiency of search and rescue mission at construction site. For example, the accident that happened could not detect immediately. So, we as students of Polytechnic Omar need to solve the problem by creating great things, and we create IoT tracking and safety vest. Okay, next slide. Okay, the design thinking about idea. Firstly, we will think to put a sensor device in workers' vest which is can detect by F if we press the button. Okay, second, the sensor also can make a sound with a buzzer inside the sensor. Okay, lastly, it can show the location of the sensor in the apps. In the apps, we can find it in the Play Store or Apple Store. Okay, thank you. That's all for me. I will pass to Ahmad Shahid. Thank you. Okay, dengar tak? Test. Dengar. Okay. Dengar. My name is Ahmad Syahid bin Jamidan. My matric card number is 01DKA19F1037. So, I will talk about the prototype. So, this is our group complete prototype vest. Next slide. Okay. Oi, ya ke IoT prototype ni? tracking and work. Tahu. Teruskan. IoT tracking and worker safety vest is system that allow emergency management to do a search and rescue SAR, and the leader easily tracking the location of worker that involved in building collapse, and etc. This system is designed by using radio frequency RF module and wireless networking technology Wi-Fi based GPS tracking system using microcontroller based circuit on the vest worker. A worker tracking system combines the real-time location of individual with software that collects data for a comprehensive picture of worker locations. The IoT tracking and worker safety vest can separate into two main parts, which is mechanism of GPS and Wi-Fi module and emergency button. The block diagram brings out the concept of the prototype. Next slide. So for the test, we first show our prototype to OSHA workers, and then let them try the prototype without having to talk how to use the prototype to find out whether the prototype is easy to use. And then we create experience from the prototype, and the OSHA workers give feedback, and then from the feedback we know what must we improve to the prototype. Okay, next slide. Expected result. We believe with the help of this prototype will have a good impact, especially in improving the safety of workers. With using this prototype, the workers can be more prepared to face bad situations. The benefits of this invention can help those who work on the site are more effective if there is accident upon site. Our technological invention is capable of locate the accident by pressing the button to activate the track before the manager can take action faster than before to ensure the safety of workers. We hope that this invention can help those who involving on site because they are exposed to hazardous things. We also hope the projects carried out by our group are done successfully and work well until the end. Okay, that's it from me. Thank you. Okay, thank you. Saya nak minta korang buka yang objektif tadi ya. Objektif. Yap, objektif. Slide berapa tadi? Slide kelima. Ya. Slide sebelumnya. Okay, tapi sebelum tu nak tanyalah, semua grup saya tanya benda yang sama lah.
Ada hantar ke PowerPoint ni pada Encik Maliki? Suruh dia tengok ke, buat pembetulan ke? Ada ke? Oh, masing-masing buka kamera Pula tak dengar ke? Hello? No, sesi soal jawab ni. Dengar tuan, dengar. Dengar tu. Ada hantar ke pada Encik Maliki kamu punya PowerPoint ni? Ada dia komen apa-apa ke? Ke dia boleh tick je pada kamu punya WhatsApp group tu? Oh. Sebenarnya cik kami buat sendiri. Kami buat sendiri, kami tak bagi kat dia. Sebab kita orang pun buat benda ni last minute cik. Oh, kenapa last minute? Sebab kami minta maaf cik, minta maaf Tak cakap. apa. Kami tak kena guide pun daripada awal. Tak pernah apa? Tak pernah guide daripada awal. Tak ada guide. Kenapa tak contact Cik Maliki ke? Dah contact. Betul? Dia jadi tak macam semalam pun dia ada mesej. Dia cakap dia suruh bubarkan balik. Dia kata apa, dia suruh buat group baru. Grup baru tu maksudnya tajuk baru Maksudnya kena buat satu group tu 3 orang, 2 orang. Padahal nanti kalau kita orang bubar balik, kita orang macam mana nak present dengan panel kan. So kami pun tak tahu nak buat, tak tahu nak buat macam mana. Malam juga baru dia beritahu kena buat group ni macam ni. Tak boleh lah. Lepas tu saya tak boleh lah lecturer saya buat ada macam PM tu dia. Saya ada PM dia bagi tahu pasal group kami dah sedia buat. Kami dah bagi tahu semua benda. Lepas tu yang bagi tahulah yang kita ada jadual panel ni kan untuk present hari ni. Tapi dia cebuluti je. Ada bagi tahu Dr. Sunita ke? Mungkin timing dia tak sama kot, dalam jadual dia lain. Mungkin tak tahu lah saya. Dia kata dia dapat info daripada orang lah. Dia kata dapat info kena satu group 3 orang macam tu. Info daripada mana tu? Satu grup sekarang ada 4 orang. Sebab bilangan kamu ramai 189 orang, 5 kelas DKA 4A sampai DKA 4A. So satu grup tu kena buat 4 orang lah. Tak boleh nak 3 orang. Tak cukup lecturer nanti. Tak apa. Kamu bagi tahu dia betul lah ni. Cuma bila saya tanya soalan tu banyak benda yang saya nak kena tahu. Tapi kamu tak bagi tahu ni, maksudnya benda basic tu belum selesai lagi lah. Tak apa. So dia dah tengok, dia dah blue tick ke kamu punya PowerPoint ni? Belum. Tak apa. Apa Nur Adli? Macam mana? Takut Takut pula cakap. Tak apa. Lecturer semua kawan saya. Ya, tak ada apa-apa lah. Lupa nak on Ya, mic. ya. Tak ada apa-apa lah. Ada bagi tahu Dr. Maksudnya belum tuan. Ya. Ada bagi tahu Dr. Sunita? Belum lagi. Janganlah macam tu. Nak tanya, dalam jadual dalam jadual kamu waktu final year project 1 ni setiap petang Jumaat ke? Dan Jumaat. Ada buat perjumpaan online dengan Cik Maliki? Baru 2 kali. Ada. Tapi jarang lah. Kenapa pula jarang? Kelas tu. Kelas kena masuk macam kumpulan saya tu setiap minggu. Masuklah kecuali minggu ke-3. Ada taklimat daripada Dr. Seribunian. Tapi minggu lain tu memang ada kelas.
kelas macam biasa dan setiap kelas tu saya buat recording rakaman lah. Kalau dia orang lupa ke, dia orang boleh tengok balik lah dalam YouTube. Pelajaran yang telah disampaikan. So korang pula kelas jarang-jarang ada. Macam mana tu? Tak sure tuan. Tapi itulah kan, kami dah tanya dah dalam group. Itulah dia berhenti. Tak apalah kamu screenshot kamu punya tu kan bagi tahu Dr. Sunita lah. Okey, tak apa. Kamu buat part kamu. Ya, sorry. Okey, projek kami. Banyak benda yang be off. Terlari keluar. Tercerita benda yang tak sepatutnya. Dia tak ada dalam betul-betul masuk skop untuk buat projek ni. Dia banyak cerita luar-luar. Kalau student present, kalau lecturer guide, kalau lecturer tu bagi buat pembetulan, memang akan nampak presentation tu terarah. Konten dia, flow dia okey, not bad, boleh dipahami. Tapi kalau yang tanpa panduan ni, tanpa pedoman ni, memang lari terus lah. Sebab tu saya nak tanya basic soalan, ada jumpa tak Cik Maliki? So dah terjawab lah. Tak apa. Jangan sedih pula. Cik Maliki tu problem dia handphone dia selalu tak tahulah problem ke apa ke. Bukan korang je lah, dengan saya pun, dengan kawan-kawan satu pejabat pun, dia handphone dia problem. Tapi itulah, nak kena bagi tahu dia jugalah. Tak apa, saya bagi tahu, tak apa. Okey, problem statement ni sebelum objektif. Yang problem statement ni yang saya nak tengok sebenarnya. Okey, pekerja akan menghadapi risiko kemalangan dan pelbagai peluang lah ataupun kecenderungan untuk berlaku kemalangan ni, seperti objek jatuh, building collapse, okey lah tu, tak apa. Dan terjatuh daripada ketinggian yang tinggi. Okey, betul. Kalau jatuh, mati, tak mati, cedera. Itu kalau jumpa. Kalau tak jumpa, tak tahu hilang mana. Jatuh-jatuh terus masuk portal, ke alam Loki ke. Yang kedua, the accident yang berlaku tu tak boleh dikesan dengan serta-merta. Apa maksud ayat ni? Nak tahu juga tu. 10.30 dah. Pasal location. Location. Location tak ingat detect immediately. Okey, okeylah, baguslah. Cumanya kalau pekerja ni biasanya dia berkumpulan dah, minimum 3 orang satu kumpulan. Tak kisahlah kalau nak ngecat ke, kalau nak ikat kabel, ikat link, tuang konkrit, buat plastering ke, handle machines ke, biasanya dia akan berkumpulan lah. Dan berkumpulan ni biasanya berdekatan dengan pekerja-pekerja yang lain. So ayat ni mungkin kurang sesuai lah. Tapi untuk ganti tu saya tak ada idea. Mungkin kamu boleh tukar yang lain lah pada problem statement ni. Cumanya untuk problem statement ni, pada projek kamu tu sendiri bagus. Cuma saya tak berapa setuju kalau kamu cedok daripada projek-projek yang telah berlaku yang lepas-lepas. Cuba buat sesuatu yang baru. Bukan tak boleh, boleh. Tapi nanti bila kamu buat projek ni, apa beza projek kamu dengan projek yang lepas-lepas? Apa istimewanya projek kamu ni dengan projek yang telah disiapkan oleh pelajar-pelajar yang sebelum ni? Tak ada. So bila tak ada tu, tak ada keistimewaan, tak ada identiti sendiri, macam copy paste lah ataupun plagiat. Kita tak nak benda tu berlaku ya. Nanti betul kamu buat last minute, tapi kalau boleh
try to work as a group, empat orang kumpulan ni. Sebab kamu tak boleh datang ke poli, tak boleh datang, tak boleh masuk ke Ipoh. Try contact dia, bagi tahu dia betul-betul bila kamu cakap tu lain, bila kamu type ayat dalam WhatsApp tu maksud dia lain. Sebelum type ayat tu, biasakan dulu dengan bercakap cara yang betul lah dengan dia. Bukan tak betul, cara yang sesuai untuk dia approach. Mungkin saya pun nanti approach dia jugalah nanti bila dah tengok kamu projek ni. Okay, take time to make an emergency call. Biasanya untuk emergency call ni bukan yang victim tu yang call lah, tapi pekerja yang berada di sekitar dia. Kalau pekerja malam, dia syarat untuk tahap keselamatan ni dia lebih tinggi, dia lebih ketat pada waktu malam. Okay, next slide, objektif. Bila saya nak tengok objektif, saya akan tengok problem statement. Problem statement okey, maksudnya objektif dia baguslah. Tapi ada jugalah yang kena buat teguran sikit-sikit. To develop a safety vest. Okey, betul. Okey. Tapi dengan wireless tracking system ni kurang sikit lah. Kita tak pakai wireless lah sekarang. Kita pakai GPS. Wireless ni tinggalan zaman. Ya. Faham semua ya? Kita pakai GPS. Even handphone yang kamu ada sekarang pun dah pakai GPS. Tak payah pakai software apa. Tekan dia button apa simbol GPS tu, location tu on. Faham ke? Faham. Lepas tu location ni dia ada, kalau Android dia ada location history. So location history tu yang membantu sebenarnya. Tapi kamu nak aplikasikan dia pada vest, nampak macam kamu sebenarnya baik letak handphone je dalam vest tu. On je location history. Lagi senang. Tapi sekarang ni wireless tracking system ni kita tak pakai dah. Wireless ni maksud dia ialah GPS tu wireless. Tapi maksud wireless di sini kita nakkan sesuatu yang macam ada alarm, ataupun should that worker be reporting in 1 hour or 2 hours tapi dia tak dah masuk report. Macam askar lah, guard satu camp. Kalau petugas keselamatan tu dia tak lapor diri dalam tempoh 45 minit ataupun 40 minit, maksudnya sesuatu telah berlaku lah pada pekerja keselamatan tu. Tapi kalau tak ada apa-apa yang berlaku, dia tak lapor, maksudnya pekerja tu boleh dikenakan tindakan. Dan tindakan dia tegas. So ini melibatkan keselamatan lah. Mungkin ada orang masuk, pecah masuk pun semua. So sama macam pekerja di tapak bina ni. So kamu fokus pada pekerja tapak bina. Okey, bagus. Tapi jika tidak ada apa orang kata in between 2 hours, 1 hour dia tak ada buat reporting in, maksudnya tidak sampai maksud untuk safety vest. Ingat, safety vest ni maksud dia safety jaket keselamatan. Bukan bermaksud pada alat tu, tapi pada jaket tu ada keselamatan lain tak? So kalau tak ada keselamatan lain, jangan guna perkataan keselamatan tu. To develop vest with GPS system, tu lebih baik, lebih tepat. Ayat panjang-panjang pun bagus, tapi kalau tak kena pada maksud dia dan maksud dia terlalu umum, kamu punya objektif ni besar sangat nak dicapai, nak dijalankan, dibuat. Yang kedua tu program. Tu program microcontroller for GPS ni, kamu tak ada bincang pun dalam design thinking process. Sebabnya untuk microcontroller for GPS ni, apa fungsi dia? Okey, adakah dia sebagai kamu tekan je button, buzzer akan berbunyi, alarm akan berbunyi, ataupun lampu kecemasan pada buzzer, pada vest tu akan berbunyi, pada menyala ataupun berkelip-kelip. Fungsi microcontroller tu dia tidak ada di dalam design thinking process. Okay, and IoT implementation ni jangan buat lah, bahaya dan bendanya besar. Sebab Internet of Things ni kalau setakat location history, dia no point lah. Okay, no point. Boleh faham ya?
Saya harap kamu faham benda-benda ni. Dan nampak, bukan main goreng-goreng. Okey, tak apa, letak je objektif tu. Nanti kemudian design lain, apa ni, fikir lain. Tak. Mesti buat objektif yang betul, dan objektif yang betul ni akan berlarutan, berpanjangan. Sebab kamu present bukan pada saya saja pada minggu ni, tapi bila hujung semester nanti kamu akan present juga pada saya. Semester 5 pun akan present juga pada saya. So pemakahan saya tu kalau boleh saya nak bagi yang sebetulnya lah, dengan apa yang kamu present, apa yang kamu buat, dengan objektif yang ada ni. Kalau boleh kecilkan objektif tu. Okay, kecilkan objektif tu. Okay, yang ketiga, to display location. Display location pada HQ ke, ataupun pada mando, supervisor, pekerja tu ke, dengan menggunakan handphone ke, mobile apps ke, ataupun pada buzzer ke. Kalau berlaku kemalangan, biasanya untuk tapak media ni dia akan ada pegawai keselamatan dan kesihatan pekerja lah, ataupun OSHA punya officer tu. So SHO, Safety and Health Officer, untuk setiap tapak projek. So biasanya jika berlaku kemalangan, dia dulu yang akan serabut kepala, pening kepala, akan bekerja ke tempat kemalangan dan bagi tahu siapa yang kena buat, apa yang kena buat, dan projek akan stop lah sekejap. Okay, sebab pada masa berlaku kemalangan, dia akan jadi in charge yang paling besar. Okay, project manager tak boleh arah ada dia. Dia boleh bagi tahu dia dan ikut recommendation yang dibuat SHO, okay, Safety and Health Officer. So jika berlaku kemalangan lah, dan apa-apa keselamatan, apa ni, langkah-langkah pencegahan, mesti ikut dia. Kalau tak ikut, jika berlaku kemalangan, bukan dia tanggungjawab. Tapi masalahnya nanti akan kena kepada dia jugalah, dan ini akan merugikan company pembinaan tu. Okey, dan yang keempat, mesti ada 4 ya, untuk objektif. Sebab kamu ada 4 orang, tapi objektif ada 3, tak kena. So yang keempat melibatkan costing. Costing ni adalah bajet yang kamu kena sediakan lah untuk buat projek ni. So objektif yang keempat ialah untuk menyediakan rangka perbelanjaan. Kamu nak beli vest, kamu nak kena beli tools ataupun devices untuk buat tracking system. Okay, so untuk buat tracking system tu, kamu nak kena buat coding. Kalau pakai Arduino, kalau tak nak pakai Arduino pun tak apa. Okay, nanti kamu tanya macam-macam pasal Arduino. Jangan tanya saya. Okay, dah penat saya jawab Arduino, benda-benda yang sama je saya jawab setiap tahun, setiap semester. Okay, objektif yang kedua pun sama, microcontrollers. Sedap sebut microcontrollers ni, tapi kena tahulah apa yang kamu masukkan dalam objektif ni. Sebab kamu berempat ni bertanggungjawab dengan apa yang kamu present. Dan kamu kena tahulah apa yang kamu present ni. Jangan main present lepas lega, tak. Bukan bebel je, tapi saya nak bagi tahu yang kamu akan buat benda ni nanti masa semester 5. Okay, lepas sekarang minggu ke-9, minggu ke depan kamu kena buat dia punya bab 2, iaitu literature review. Tapi sebelum tu slow talk dululah dengan Cik Maliki ataupun Dr. Sunita, bagi tahu pasal perkembangan projek ni. Okey, sebabnya nanti pemakahan pada dia. Okey, pemakahan pada dia. Okey, sebelum kita bersurai, ada apa-apa nak tanya Mama Afnan? Tak ada, Tuan. Ada, Cik. Macam itulah. Consultation, nasihat, khidmat nasihat. Patut jadi panel je, tapi kalau setakat panel je boleh sekejap je, dah lama dah habis tadi bila kamu dah habis present. Tapi dalam masa yang sama saya terpanggil lah untuk menasihatkan kamu. Sebab student saya pun ada juga yang buat projek, tapi buat bagi nasihat, dia buat sikit-sikit, nasihat sikit, saya pun kurang jugalah. Okey, tak apa. Nur Adli Syahir, ada apa-apa nak tanya? Nur Adli Syahir. Buat masa tak ada, Tuan. Ada ragu-ragu pasal projek? Tak apa, mula-mula ni okey, tak ada hal.
Cumanya kalau boleh sentiasa berhubung pada masa yang tepat dengan lecturer projek ataupun yalah lecturer projek lah. Okey, saya pun sebenarnya tak sesuai bawa waktu malam, pakai t-shirt, guna tak sesuai. Okey, tadi pun tertangguh sekejap dalam 15 minit. Okey, Ahmad Syahir ada apa-apa nak tanya? Syahir. Tak ada tuan. Macam mana agak-agak kamu rasa dengan projek kamu ni? Macam kena reject tuan. Kena reject ke? Tak reject. Saya bukan reject. Saya tak suka reject ni. Saya suka saya suka upgrade. Saya suka kritik, upgrade. Lepas tu saya nak kamu tambah baik projek yang kamu buat ni. Tapi sebelum tambah baik ni, settlekan dulu basic problem. Jumpa ke tak jumpa dengan supervisor. Macam tu lah. Okay. Ibarat kamu ni buat kerja macam bangla tiap-tiap minggu. Macam, saya sebut macam. Tapi tidak dibayar gaji. Kamu jumpa mandor kamu buat tak tahu. So sekarang kamu nak ngadu kat siapa? Ngadulah pada punya projek tu ataupun project manager. Macam tu lah. Okay. Saya ni auditor daripada luar. Ataupun pegawai SHO. Macam tu lah fungsi panel ni. Okay, last tadi siapa tadi? Afnan, Adli, Nur Fatihah. Apa nama? Nur Fatihah, Aftihah. Ada soalan? Ya saya. Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya tak reject projek ni. Cumanya kamu kena upgrade lah sikit. Upgrade tu tadi, jangan bagi nampak kamu punya objektif tu besar sangat. Kecilkan sikit. Kecilkan sikit skop untuk projek tu, objektif tu. Bahaya. Okay, bahaya. Lepas tu projek ni pun sebenarnya dah ada kat luar sana tu. Cumanya kalau boleh, kalau kamu buat sendiri tu, ada identiti sendirilah. Dan kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Ya, Afnan. Cik rasa Tuan Meliki marah kita orang beritahu. Tak ada. Kita orang terbuka. Kau buat tak cantik lah, buruk lah, pintu kau design tak cantik lah. Dia design pintu, dia suka melukis, dia suka buat kerja kayu, dia buat cantik. Tapi ada part yang bila dia tak buat cantik tu, saya katok terus lah. Buruk lah, kat luar lagi baik lah. Dia tak bengang. Dia kau design lah pula, buat sendiri. Tak ada macam tu. Dia okey, cuma seletok tengok mood dia lah. Hari Jumaat tu okey, tak ada apa-apa pun. Cuma biasa petang-petang Jumaat ni, kamu pun kena ceria sikit lah. Bila masuk kelas tu, jangan mendem je. Tengok pekerja mendem, pelajar mendem, saya pun mendem jugalah. Slow lah. Okey, boleh. Tak marah pun. Apa tu Dr. Sunita pun, kalau ada problem yang melibatkan pelajar tak datang, lecturer pun tak datang, present pun tak ada, lepas tu markah pun tak ada, tak naklah benda-benda macam tu kan, ganggu kerja orang. Okay, selotok dululah dengan lecturer, Cik Maliki. Biasanya Cik Maliki okey, tak adalah dia marah. Tak ada dia marah-marahnya. Dia cuma rasa dia selalu tertinggal bas. Orang dah settle pun semua, tiba-tiba dia datang, macam mana nak buat? Allah, dia tak ikut ke? Mungkin korang tak kejar dia kot. Cuba kejar sekali. Petang Jumaat, jangan lupa kejar dia. Pukul 12 tu WhatsApp lah. Cik, petang ni kita ada kelas, nak buat kat mana? Online ke? Sekarang pukul 1 pun lagi sekali WhatsApp ingatkan dia. Pukul 2 ingatkan dia. Kelas pukul 3 ya. So selalu ingatkan dia. Saya pun suruh student saya macam tu jugalah, ingatkan saya. Saya kadang-kadang lupa. Bila poya-poya ni tahu-tahu lah. Lupa. Okey, dah 10.40 dah. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih pada grup ni sebab present. Markah jangan risaulah. So markah tu bergantung kepada kandungan kamu punya PowerPoint.
Okay, cantik ke tak cantik ke, berjaya tak kamu pujuk saya untuk memahamkan projek kamu ni. Saya faham, tapi saya nak tengok kamu macam mana kamu nak cerita kat saya. Macam tu lah. Okay, Mak Syahir, boleh faham? Boleh. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita bersurai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Wan. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Wan. Bye.